الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي حقوق علينا شهد لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقاد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به رغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمم بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertama syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi taufik dan hidayah kepada kita pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk menjadikan kita ni satu orang yang mendirikan agama seperti mana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin wa man aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Barang siapa yang mendirikan solat adalah tiang agama, barang siapa yang mendirikannya dia telah mendirikan agama, barang siapa yang meninggalkannya dia telah meruntuhkan agama. Jadi syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang mendirikan agama, dan di antara waktu maghrib dan isyak juga Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kasih sayang Allah pilih kita duduk dalam satu majlis. Insya-Allah mudah-mudahan dengan perantaraan majlis ini menjadi asbab keredaan Allah Subhanahu wa taala, banyaknya barakat, iaitu kebaikan-kebaikan yang Allah taala moga-moga Allah taala limpahkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita dan menjadikan asbab majlis ni asbab hidayat untuk diri kita sendiri dan hidayat juga untuk orang lain. Jadi insya-Allah kita tak melewatkan masa, kita sambung pengajian kita, kitab Penawar Bagi Hati pada muka surat 32. Itu kitab Jawi. Muka surat 32. Adapun melawak pada perengkan yang kedua tu. Adapun melawak. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darini amin. Adapun melawak semua faham melawak. Adapun melawak dan selora, sebenarnya dia tafsirkan Syekh ni. Melawak tu ditafsirkan sama makna juga dengan selora. Selora melawak sama kaya makna dia. Kan? Selora. Selora. S-E-L-O-R-A. Selora. Kan? Tu seluruh. Ni selora. Selora maknanya lawak. Buat orang ketawa. Kan? Buat orang ketawa. Baik, mari kita tengok apa dia punya Syekh ni bagi tahu. Adapun melawak dan selora, maka berlebih-lebihan padanya melawak ataupun selora tadi, berlebih-lebihan padanya membanyakkan ia akan tertawa. Apabila kita banyak selora, banyak melawak, banyaklah ketawa. Banyak buat lawak, banyaklah ketawa. Maka membanyakkan ia akan tertawa-tawa dan mematikan ia akan hati. Dengan sebab kita banyak sangat melawak, banyak sangat selora, maka apa keburukan yang datang pada seseorang itu apabila dia banyak melawak dan banyak selora, dia banyak ketawa. Apabila banyak ketawa, maka ia menyebabkan hati boleh jadi mati. Mematikan ia akan hati dan menyebabkan ia seseorang yang melawak dan selora itu akan dendam. Dendam dan menghilangkan akan keadaan ditakuti. Jadi asal hukum lawak ni, asal hukum dia harus dia. Asal dia harus. Tapi pasal dah melebih-lebih, kan? Pasal dah lebih-lebih sehingga mendatangkan sesuatu perkara yang buruk, datang dendam, kan? Datang terus bermusuhan, bergaduh sehingga membunuh-bunuh, maka itu adalah diharamkan. Itu dipanggil hukum arad, hukum aridi, hukum yang mendatang. Asal dia harus, tapi pasal tangga dia menuju kepada yang haram, maka dia jadi haram. Sebab tu kena berjaga juga. Kena berjaga-jaga dalam berselora, dalam melawak. Takut akan menimbulkan sesuatu perkara yang tidak elok, tidak diingini. Dan menghilangkan ia akan keadaan yang ditakuti, hilang kehebatan. Apabila banyak sangat kita melawak, banyak sangat kita selora, apa yang akan jadi? Orang dah tak apa-apa yakin dengan gitu. Segala riwayat-riwayat yang keluar daripada mulut kita akan jadi do'if. Tu salah satu daripada hadis do'if. Hadis do'if ni salah satu, kadang-kadang bukan hadis tu yang, bukan masalah hadis, masalah perawi. Kadang-kadang perawi tu dia pernah bergurau, suka bergurau. Jadi hadis tersebut, pasal hadis tu memang hadis, tapi pasal perawi dia, akhlak dia begitu, maka hadis tu jatuh kepada taraf do'if. Bukan hadis tu, perawi tu yang do'if. Sebab tu kita kena jaga-jaga perkataan begitu juga kita. Apabila kita banyak sangat melawak, banyak sangat kita melucu, banyak sangat kita selora, dia akan menghilangkan kehebatan perkataan kita sendiri. Orang pun dah, orang panggil apa, hilang respect. Jadi dah dia ni gurau yang lebih. Jadi dia punya percakapan dia tu dah tak jadi hebat lagi. Dah orang pun dah tak takut banyak gurau. Sebab selalu gurau jadi cakap gurau, cakap dia suka gurau. Dia macam misal kata, dia kata apa? Tepi lorong tu ada ni suatu benda yang menakutkan. Pergi-pergi tak ada, kau kena tipu. Dia gurau gitu. Dia
bergurau. Selalu bergurau begitu sehingga orang hilang kepercayaan kepadanya, walaupun sesuatu perkara yang sebenar berlaku, orang dah hilang kepercayaan. Ini keburukan bagi banyak melawak dan juga selora. Itu yang kita kena jaga. Tapi kalau membawa kepada tipu, dia balik pula pada bab dusta. Dalam Islam dilarang berdusta. Ada yang dusta yang dibenarkan, seperti sebelum ni yang kita bicarakan, yang dipanggil apa? Tauriah. Kan, bukan dusta. Mencakap satu makna tu makna dia pergi pada jauh. Makna tu bukannya dusta. Kan? Dan Nabi SAW sendiri pun bergurau. Nabi sendiri pun bergurau. Nabi kata, inni la amzah wala aqulu illa haqqa. Kan? Dan sesungguhnya aku ini bergurau, tidaklah aku berkata satu perkataan itu melainkan perkataan itu benar. Nabi gurau. Tapi segala pergurauan Nabi itu bukan percakapan yang bohong, tapi Nabi cakap betul. Dalam gurau tu ada betul dia. Nanti kita akan jumpa belakang nanti. Selepas ni. Jadi penting kita kena tahu. Apabila banyak ketawa, yang paling kita kena jaga, sebab bahaya dia, sebab dia boleh menyebabkan tertawa. Apabila banyak tertawa, menyebabkan hati boleh jadi mati. Itu yang kurang kita ingat pada Allah. Hati dah koreh, hati mati, titik hitam dah penuh dalam hati kita. Dengan ini sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka wa la tumazihhu. Rawahu Ibnu Abi Dunya min hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis ni riwayat daripada Abi Dunya daripada jalan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi dia katakan apa, tengok erti je. Artinya jangan. La kat sini kalau mengaji nahu, mengaji kalimah, la ni la nahi. La maknanya larangan, sesuatu larangan. Kalau tengok pada hadis ni larangan, perintah. Tapi perintah yang berbentuk macam mana? Kalaulah sebab tu nak terbitkan sesuatu hukum, tak boleh hanya memakai satu hadis, kena rujuk hadis-hadis yang lain. Kalau tengok hadis ni semata-mata, maka jadi hukum melawak itu dia jadi apa? Dia jadi haram dah. Dia jadi haram dah. Tapi ada hadis lain. Nabi kata inni la amzah. Sesungguhnya Nabi pun berselora. Nabi juga pun bergurau juga. Nabi juga pun melawak juga. Tapi Nabi bergurau macam mana? Kan? Nabi bergurau wala aqul illa haqqa. Tidaklah Nabi berkata melainkan perkara yang sebenar. Itu berbeza. Kan? Dengan sebab selora tu ada Nabi pernah buat, maka asal daripada hadis ni, kalau tengok daripada larangan, maka larangan ini berbentuk apa? Larangan ni berbentuk makruh. Larangan ni berbentuk makruh. Jadi makruh sebenarnya. Kalau makruh ni sekiranya berlebihan. Kita tengok arti dia. Lagi Nabi nak kata apa? Jangan la tumari. Jangan membantahi engkau akan saudara engkau, dan jangan engkau melawak wala tumazihhu. Jangan engkau melawak dan selora dengan dia. Kalau tengok hadis ni betul-betul, kalau orang ambil makna satu hadisnya, maknanya gurau langsung tak boleh. Tapi sebenarnya nak amalkan hadis ni boleh. Maknanya kita kurangkan bergurau. Jangan kita bergurau. Tapi dalam Islam disuruh juga kita gurau sedikit, supaya nak timbulkan suasana gembira, terutamanya pada anak-anak. Kan? Takkanlah kita hari-hari dah lah dekat tempat kerja dah singo. Kan? Balik pula pun nak jadi singo juga. Kan? Kat tempat kerja jadi singo, balik rumah jadi singo. Anak pun takut, alamak singo dah balik. Singo dah balik rumah dah. Jadi anak pun takut dengan dia.
Sebab dia dah singgul, dia dah terkesan tepik kojor dia. Mungkin tepik kojor dia memang perlu pada serius kan. Dia serius. Jadi tak ada, kalau tempat kerja kalau dia sentiasa serius pun, maka pun kebaikan kurang akan datang balik kepada dia, manfaat tu kurang. Jadi tak nak kena ada selora sedikit. Supaya apa? Supaya mendatangkan kesukaan dalam hati seseorang. Bukan yang melampau. Anak-anak kita kurang kan. Dan lagi budak kecil kan, kalau kita kasar dengan dia, dia pun dah cop muka kita. Ini singa. Tak singa laut, singa hutan kata. Kan? Jadi kena juga. Kita kena sedikit. Boleh kita gurau sedikit, tapi tidak berlebihan sehingga tidak mendatangkan hukum arat kepada tangga haram. Itu yang kita kena jaga. Jangan sampai boleh memudaratkan. Sebab memudaratkan akan menyebabkan salah satunya mematikan hati. Kalau timbulkan perasaan dendam, gaduh sehingga orang nak membunuh, dah haram pula jatuhnya. Tengok pada pembawaan lawak kita tu ataupun selora kita itu, kan? Kemudian dia kata apa lagi? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yatakallamu bil kalam, la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu fayahwi biha ab'ada minas suriyya. Artinya bahawasanya seorang laki-laki sungguhnya berkata-kata ia seorang laki-laki itu dengan satu perkataan yang menjadikan ia seseorang itu dengan perkataan itu tertawa-tawa sekalian yang duduk sertanya, maka jatuh ia dengan sebabnya lebih jauh daripada bintang ketika. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak membuat perumpamaan seseorang itu apabila dia apabila dia berlebih-lebihan dalam melawak itu akan menyebabkan kehebatan dia hilang. Hebat dalam diri dia, haibah, hebat dia tu hilang. Orang dah tak respect dia lagi, hilang respect. Sebab tu kena tinggalkan. Sebab tu hukum dia jadi makruh apabila berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan tu jadi makruh. Tapi apabila mendatangkan sesuatu mudarat yang lebih besar lagi sehingga mendatangkan dendam dan membunuh, maka jatuhnya jadi haram. Sebab tu kena jauh-jauh. Kita jangan suka sangat melawak sehingga boleh menjatuhkan air muka seseorang. Nampak lawak semua ketawa. Besok tahu-tahu kita balik di akhirat besok, satu kebaikan pun kita tak ada. Sebab apa? Ditransfer, dipindahkan kepada orang yang kita hina tadi. Kan? Jadi kita kena jaga. Sebab tu orang Islam ni, Nabi SAW mengatakan la darara wala dirar. Tidak ada kemudaratan dan jangan buat kemudaratan. Kita dilarang untuk buat mudarat pada orang lain. Jangan sebab kita orang datang sifat dengki. Sebab sifat dengki ni sifat yang diharamkan dalam Islam. Sebab Nabi SAW mengatakan al-hasadu al-hasadu ya'kulul hasanat kama ya'kulun nari hataba. Kan? Hasad dengki itu dia memakan segala kebaikan seperti mana kayu yang api yang dimakan oleh kayu. Jadi kena jaga. Jangan sebab kita orang lain berbuat jahat. Itu kita kena jaga. Sebab tu kita kena sifat ikramul muslimin, memuliakan saudara seislam. Wajib bagi seorang Islam
dia kena muliakan saudara se-Islam dia. Sebab tu Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu selagi mana dia tak menjadikan saudaranya lebih dia kasihi seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi kita kena mencintai saudara se-Islam kita. Kalau kita rasa masih ada sifat tak suka lagi pada saudara kita, mana iman kita tak sempurna, kita kena usahakan. Kadang-kadang syaitan tipu kita. Kita tengok kadang-kadang pada wajah dia, kita dah pandai baca, oh ni muka dia ni bengih, kita dah sangka buruk dengan dia. Kita tak tegur dia. Kita tak tegur, cuba tegur dia. Tengok senyum lebar dia. Jangan tengok orang pada muka. Selagi mana kita tak tunaikan hak dia, bagi salam. Tunai hak saudara se-Islam kita apa dia? Hak yang pertama sekali, salam. Ini bagi salam sekarang, jumpa orang yang kenal je, orang besar je bagi salam. Orang yang lekeh-lekeh tak ada dah. Orang yang bawah ni pandang lekeh je. Apa standard nak bagi salam pada orang biasa? Ini sifat iblis. Aku lebih baik daripada dia, dia lah bagi salam pada aku. Padahal Nabi SAW manusia yang paling hebat, manusia yang terhebat. Tidak ada seorang pun yang mendahului salam Nabi SAW. Satu orang sahabat siap sembunyi tujuan nak bagi salam pada Nabi SAW. Dia keluar je, Nabi bagi salam kepadanya terlebih dahulu. Nabi bagi salam dulu. Ini kita tak apa-apa. Kita ni apa benda salah je buat itu pun nak berlagak. Kadang-kadang kita tu dah masalah tu. Ni sifat kita kena buang, keakuan ni sifat iblis, sombong, kesombongan. Kita pandang orang lekeh je. Siapa ada yang macam gini kena banyak istighfar. Istighfar lah banyak, selawat banyak. Sifat ni memang Allah jadikan daripada kecil lagi. Sifat sombong, sifat kedekut, sifat apa ni memang Allah jadikan dah siap dekat diri manusia tu. Allah dah jadikan sifat-sifat tu, tapi di manakah pembawaan kita terhadap sifat tersebut? Macam kereta daripada kelang lah. Kereta sebiji Allah jadi kelang tu jadikan kereta sebiji. Dia ciptakan enjin, tayar, steering, semua alat, semua komplit dah. Tapi yang nak menentukan kereta tu selamat tak selamat siapa dia? Yang tukang bawa dia. Mana dia bawa dia? Kalau dia bawa langgar lubang, pergi dah lubang. Kalau lah dia bawa dia pergi langgar orang. Tengok pada siapa yang bawa dia. Jadi begitu juga Allah dah jadikan kita macam-macam dah peralatan perkakas. Macam-macam Allah dah jadikan kita punya dalam tas. Ada tas, kita ni ada tas. Dalam dah komplit dah macam-macam dah. Tinggal lagi bagaimana pembawaan kita terhadap sifat-sifat yang Allah letakkan dalam diri kita. Kalau kita bawa ke arah yang betul, maka sifat tadi jadi betul. Lihat pada zaman kehidupan sahabat Sayyidina Umar radhiyallahu an. Macam mana keadaan dia sebelum dia mendapat Islam? Keadaan dia begitu garang, tegas. Dia betul-betul tegas. Tapi kalau ketegasan tu kalau salah digunakan, dia jadi salah. Tapi apabila dia beriman, Allah Ta'ala beri hidayat pada dia. Nabi SAW mentarbiah Sayyidina Umar. Bagaimana keadaan dia? Apabila masuk Islam, dia menjadi tegas juga, tapi tegas dalam agama. Dia menjadi satu orang yang mulia. Sehingga Nabi SAW beritahu, kalau adalah Nabi selepas ini, Umar lah menjadi seorang Nabi. Nak bagi tu punya eloknya sifat Umar radhiyallahu anhu. Semua sama kita juga. Jadi kita ni Allah dah jadikan macam-macam sifat dalam diri kita. Ini sebagai ujian. Allah nak tengok, Allah nak tingkatkan darjat kita. Di manakah pembawakan sifat-sifat yang Allah Ta'ala beri pada kita. Kalau kita bawa kepada keburukan, maka akan jadi buruk lah. Sebab tu Allah kata, ya ayyuhallazina amanu wabtaghu ilaihi wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, carikanlah kamu akan wasilah, jalan nak sampai kepada keredaan Allah. Jadi segala sifat yang Allah Ta'ala beri pada kita, kita kena bawa daripada jalan yang betul. Kalau kita bawa pada jalan salah lah jadi dia. Yang rugi siapa? Bukan orang lain, diri
sendiri. Man amila salihan falinafsi wa man asaa fa'alaiha. Siapa yang berbuat amal soleh, dia buat amal soleh untuk diri dia, dan siapa yang berbuat buruk, dia berbuat buruk pada diri dia, bukan pada orang lah, pada bukan orang lain. Dia sendiri yang akan rugi. Sebab tu kita kena jaga perkataan, kena jaga. Selora lawak kita jaga, jangan sampai boleh jatuh kepada tangga haram. Tangga, kalau boleh makruh pun kita tinggalkan, sebab berlebihan dia menghitamkan hati dah berkarat ni, susah nak bersihkan. Tengok macam kuali tu, kalau tak selalu dibersihkan buntut buntut kuali tu, kalau tak biasa dibersihkan, sampai berkorak tu, nak hilangkan dia tu nak kena pakai scrap pun tak hilang lagi, kan? Sebab apa? Hari-hari masak. Sebab kenapa periuk tu jadi hitam? Salah satu sebabnya kawalan api tu tak betul. Dia tak periksa api tu merah ke, api tu biru ke, kan? Biasa api biru ni kuali tak hitam, api merah tu jadi sebab kuali hitam. Dia tak jaga pembakaran, maka apa keburukannya? Kuali dia jadi hitam. Tu sebab semua benda Allah jadikan sebenarnya semua ada hikmah. Cuma kita je yang tak faham. Yang beri pada kita hanya sedikit je. Boleh? Macam itu dia kata lawak bodoh tu, lawak berlebih-lebihan tu makruh hukum dia. Kalau mendatangkan tipu, ada masuk bab tipu pula. Tengok, tu yang kena jaga tu. Sebab tu kena jaga dalam perkataan. Nabi berlawak juga. Nabi kata innila amzah, sesungguhnya aku juga selora. Tetapi Nabi kata wala aqulu illa haqqa, tidaklah aku berkata melainkan perkara yang sebenar. Nabi lawak yang betul. Nanti kita akan jumpa belakang insya-Allah. Jadi elakkanlah. Boleh lawak tapi jangan berlebihan, tu saja. Kemudian ketahui olehmu bahawasanya sedikit daripada melawak, yakni berselora dengan perkataan atau perbuatan pada setengah-setengah ataupun dipanggil sekali-sekala tu, pada setengah-setengah masa, sekali-sekala, tiada dilarang akan dia. Tak adalah dilarang. Kalau kadang-kadang tak apalah. Yang tak bolehnya selalu. Kadang-kadang tak apa. Kadang-kadang tak apa. Jangan selalu. Bahkan dia panggil idrak intiqali, nak bagi tahu bahkan adalah ia harus, nak bagi tahu punya bolehnya melawak ni, kan? Bahkan hukumnya adalah harus, istimewa serta kanak-kanak. Istimewa serta kanak-kanak. Ia harus istimewa serta kanak-kanak. Bagus untuk kanak-kanak kita disuka. Cuba belajar, siapa yang jadi cikgu belajar untuk ajar yang budak sekolah rendah ni, bukannya senang. Sekolah menengah tu dah okey lah, senang nak ajar. Sekolah rendah ni yang ngajar yang ngajar apa, tanyalah dia. Sebab tu kena ada kepakaran. Cuba muka dia kotak je hari-hari. Tengok apa jadi budak tu. Tak mahu dia pergi sekolah, kan? Hari ni pergi, besok dah tak datang lagi lah. Sebab apa? Muka skru kotak aja. Jadi budak-budak tak suka. Iya. Kan kita pun dengar laporan kalau anak kita cikgu tu, kita pun akan jumpa cikgu tu. Anak saya tak nak datang sebab apa? Saya cakap cikgu ni kan benar lah. Walaupun kita pun cikgu juga garang juga kan. Tapi kalau anak kita digarangi pun, yang kecil-kecil pun kita pun tak suka. Jadi sekali-sekala kita kena ada selora, lebih-lebih lagi dengan kanak-kanak, dia suka bermain main. Sebab tu kena jaga. Nabi sendiri pun bergurau dengan isteri dia. Lebih-lebih lagi kita dengan isteri kita, lebihlah kita kena gurau sikit, kan? Ini kalau tak gurau serius je, bini pun kata alamak, singa mengaum dah balik. Tu comel ada kan. Cakap pun dia diam je, kan? Apa yang dia cakap dia diam je. Sebab apa? Sebab kita seorang singa. Tu jangan, kena jaga, kena elok. Sebab tu kita kena elok-elok. Kena sekali-sekala tu buat gurau lah, biar dia gembira sedikit. Kemudian dia kata apa? Serta dan perempuan. Boleh buat selora dengan perempuan. Perempuan yang dimasuk kat sini bukannya perempuan yang ajnabi, perempuan yang
mahram gitu, bukannya dengan perempuan yang bukan mahram. Itu tak boleh. Jadi kena jagalah, walaupun disebut di sini perempuan, lebih perempuan. Perempuan kan sifat dia halim, santun kan. Jadi kalau kita keras dengan dia, jadi dia tak masuk. Jadi kena jagalah. Kerana membanyakkan akan hati mereka itu, sungguhnya diceritakan akan jadi demikian itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bersabda ia, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqa. Ini hadis dia. Riwayat Rawah Tabrani, jalan daripada Ibnu Ammar. Nabi kata artinya apa? Artinya bahawasanya aku berselora, yakni melawak, dan tiada berkata aku melainkan akan yang sebenar. Nabi melawak tapi Nabi cakap benda yang benar. Dan bersabda ia, nak bagi tahu Nabi lawak, cara Nabi melawak yang betul macam mana. Datangkan lagi Syekh ni satu hadis. Dan bersabda ia bagi seorang perempuan yang tua, dia bersabda dengan seorang perempuan yang tua, la yadkhulul jannata ajuzun. Dalam hadis ni seorang tua datang kepada Nabi. Dia tanya pada Nabi, kan, wahai Rasulullah, macam mana keadaan aku? Adakah aku ni masuk syurga? Maka Nabi pun melawakkan dia. Dia satu orang tua. Nabi pun melawakkan dia, la yadkhulul jannata ajuzun. Artinya tiada masuk syurga perempuan yang tua. Maka setelah itu perempuan tua tersebut menangis. Nabi tertawa. Nabi pun tertawa nak bagi tahu apa? Artinya tiada berkekalan ia tua dalam syurga. Maknanya tidaklah dia tua kat dunia. Orang yang masuk dalam syurga tu dia takkan tua. Sebab nama Allah berkata, inna ansha'nahun insya'a, kan? Inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya kami telah menciptakan isteri-isteri mereka itu dengan ciptaan yang istimewa. Istimewa macam mana? Faja'alnahunna abkara. Mereka sentiasa daras, sentiasa muda, dara. Kan? Dan umur dalam hadis itu, di penghujung hadis itu, dan umur yang akan masuk dalam syurga, Nabi kata 33 tahun, muda je. Tak tua-tua lah. Dah tak ada dah. Uban-uban putih dah tak ada lah esok. Semua handsome. Dekat dunia ni kita ada janggut. Besok dalam syurga besok handsome jambu. Muka tak handsome tak boleh masuk. Muka tak handsome tak boleh masuk. Melainkan setelah dihandsomekan baru boleh masuk. Kulit gelap pun tak boleh masuk. Macam saya ni kira ni disqualified, kan? Melainkan setelah dicerahkan kulit kita baru dimasukkan dalam syurga. Sebab syurga ni semuanya kenikmatan. Orang tengok nikmat, kita tengok dalam syurga tu nikmat, tak ada kesedihan. Kesedihan tu dah tidak ada lagi. Kesengsaraan semua Allah bubur dalam neraka. Segala kenikmatan Allah bubur dalam syurga. Besok jangan risau, kita semua happy je, tak ada kesedihan. Tidak ada kesedihan. Kesedihan tu satu musibah juga. Dalam syurga tidak ada musibah. Tu Nabi bergurau orang tua tu. Orang tua tak masuk. Nak bagi tahu tu, bukan dalam syurga tu tidak ada orang tua. Jadi bukan dia tu yang tak masuk. Dia tu akan masuk setelah dimudakan. Besok umur kita semua sama je. Sekarang ni berbeza lah, kan? Besok jangan risau. Semua badan semua, ada riwayat kata tinggi kita sama macam Nabi Adam alaihissalam, handsome macam Nabi Yusuf alaihissalam. Suara katak tak dimasuk. Kalau suara karaoke tu macam nak pecah bumi tu kan, longgar kan, dia syok sendiri kan, tak boleh masuk suara macam tu. Melainkan disedapkan suara dia seperti mana suara Nabi Daud alaihi salam. Ni kita nak, kan? Tinggi kita macam Nabi Adam 60 hasta. Kan? Kalau kita besar ni masuk syurga bidadari tinggi tu, apa manfaat pada bidadari? Tengok gitu. Kan kita dah tinggi dia. Allah jadikan bidadari itu tinggi pokok kelapa tu lah.
Apa dia punya faedah di kita tinggi besar ni? Sebab Nabi Adam AS memang tu besar. Kalau kita masuk syurga, besar kita ni sekarang ni, tinggi besar ni, apa manfaat bidadari itu? Tengoklah kita. Dia berdiri, kita tengok atas. Yang perempuan tak, dia dikocik, tengok lelaki handsome, tengok dah dekat atas, kat bawah tu. Jadi tak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Mestilah setelah dibesarkan seperti mana Nabi Adam alaihi salam. Besok kita semua sama. Cuma kenikmatan yang lebih itu bergantung kepada amal masing-masing. Tapi yang Nabi SAW bagi tahu, sekecil-kecil syurga itu lebih baik, lebih besar daripada 10 kali dunia ni. Itu paling kecil, itu yang kita tahu. Sedangkan banyak lagi, kan? Allah Ta'ala bagi tahu, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Sedangkan mereka tidak mengetahui apakah rahsia lagi Allah Ta'ala nak beri ganjaran di atas amal-amal mereka ni, ganjaran yang lebih hebat lagi. InsyaAllah kita akan melihatnya sekira kita sampai besok di syurga besok. Yo. Hospital ni kat dunia yo. Kan kat sini kita tengok hospital ya lah. Kan teringat sakit je kan. Nampak aja kan, ingat appointment. Tengok dia je appointment. Tengok dia appointment kan. Sana tak ada. Tak ada hospital buat apa? Orang dah tak sakit semua tak ada besok, nikmat. Setiap bulan dikawinkan dengan 1000 bidadari, nak layan 1000 bidadari ni. Wow kan. Bukannya sikit-sikit. Kekuatan yang Allah Ta'ala beri pada penduduk syurga besok, kekuatan yang hebat. Bukannya sikit-sikit. Sebab apa? Bidadari cun-cun. Semuanya abkara, semuanya anak daris. Memanglah syok. Kalau tak syok, tak ada nak masuk syurga. Perempuan pun begitu juga, semua adil. Kan nanti perempuan kata, habis perempuan tak ada apa-apa ke? Ada besok. Ada. Jangan risau. Jangan risau, perempuan jangan risau. Ada dia punya nikmat dia. Sesuai Allah akan letakkan untuk dia. Lelaki sesuai untuk lelaki, perempuan sesuai untuk perempuan. Jangan risau, jangan jealous pada lelaki, lelaki pun jangan jealous pada perempuan. Besok jealous pun tak ada. Besok jealous ni pun tak ada, sebab memang Allah bagi. Jealous pun tak ada. Sebab apa? Jealous tu satu azab. Jealous pun tak ada besok. Jangan risau. Ni tak boleh panjang pun sebab hari ni saya ada majlis kejap lagi. Kena tanya, tulis dulu lah. Punya minggu akan datang kan pun tajuk. Saya nak habiskan sikit lagi. Maka Nabi berkata, la yadkhulul jannata ajuzun. Tiada masuk syurga perempuan yang tua. Artinya tiada berkekalan ia tua dalam syurga, bahkan dijadikan muda pada ketika masuk ke dalamnya. Diriwayatkan bahawasanya wallahu a'lam. Cukuplah, saya rasa nak break pakat tu. Kan kalau tidak tak dapat nak jumpa break dah. Kan dia dah laju je dia punya tu, tak dapat nak break. Wallahu a'lam. Soalan-soalan boleh kumpul akan datang. Akan datang boleh tanya lagi insya-Allah. Tapi malam ni sebab ada tahlil lepas isyak ni sebab semalam saya tak hadir, hari ni kena hadir insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina wahdina wahdina sajami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.